video video untuk chapter 4.1. Okey ke tak okey? Octet rules. Jadi sebenarnya awak boleh tengok dekat dalam lecture dah, tapi saya ulang dan explain lagi sekali. So kalau tak faham lagi tu tak tahulah tu. Okey ke tak okey? Faham ke tak faham? Berkenaan dengan octet rules, which is ada achieving of octet rules tu dia ada 3, which is noble gas, pseudo noble gas, half fill. Lepas tu ionic bond, covalent bond dan juga coordinate additive bond. Okey ke tak okey? Okey. Okey, madam. Okay. Okay, so let's discuss practice question 1. Okay, by using Lewis symbol, show the formation of MgBr2. Oh, so yang ni nak kena draw. So saya nak panggil nama lah. Awak send, awak tak boleh present screen kan? So awak send dekat saya dalam group tutorial saya nak minta kelas DSH 28 Lia Hazira. Lia Hazira hantar untuk A MGBR2. Okay, MGBR2 saya minta Lia Hazira. Okay, AL203 kelas S39 saya nak minta Maizaliha and C adalah barium oxide. Saya minta kelas SK06. Saya nak minta Kasrina. Okey. Boleh hantar sekarang? Okey, dah ada yang hantar. So kita tengok group tutorial. Okay, so Lia dah hantar. So kita tengok untuk untuk yang ni. Sekejap Yang ni kena tengok dekat dalam. Macam mana nak tulis? Okay. So kita tengok untuk yang ni. Okay. So dia kata dekat sini. Okay, practice question 1. Dia kata by using Lewis symbol, show the formation of MgBr2. Okay. So MgBr2 awak memang hantar macam ni ke? Okay. So MgBr2 bermaksud Mg ada 1. Sekejap. Macam mana nak ni? Okay, MgBr2. So maksudnya Mg ada 1. Tak boleh. Okay. So ambil pen merah sekejap. Okay, so Mg ada 1, Br ada 2. So Mg ada 1, Br ada 2. So kita tahu magnesium berada di group 2. So dia ada 2 valence elektron kat sini, betul. Dan bromine dia berada pada group 17. So dia ada 7 valence elektron. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ni pun sama, 2, 4, 6 dan 7. Okey, so awak buat yang ini sahaja. Awak dah dapat 1 markah kat sini. Okey, dah dapat 1 markah. Lepas tu arrow pula.
Daripada magnesium bagi pada Br1 and satu lagi bagi pada another Br. So yang ni arrow ni wajib tulis. Okay. Yang ni arrow dapat 1 markah lah. Okay. Kemudian produce magnesium kita dah bagi. So kita tak letak dah elektron pada magnesium. Since that dia bagi 2 elektron. So dia akan jadi 2 plus. So Mg2 plus. And Br ada 2. So kita letak 2 kat sini. Br dah penuh lah. Dah jadi 8 octet. So setiap Br tu terima 1 elektron. Maka dia akan jadi negative 1. Okay. So dapat full marks lah dekat sini. 3 markah. Okay. 3 markah di sini. Okay tak okay yang ini? Okay, madam. Okay. Okay. So kita tengok pula untuk yang kedua. Yang kedua adalah ni Kasrina. Yang kedua ni Maizalihah ni. Maizalihah tak hantar lagi Okay. So yang ni kena tengok dekat sini. Okay. So untuk barium oxide, so sama juga. Barium ni adalah pada group 2. So dia ada 2 valence elektron. Okay. So dia ada 2 valence elektron. Oksigen dia berada di group 16. So dia ada 2, 4 dan 6. 6 elektron. So kat sini dah dapat 1 markah. Dan elektron daripada barium pindah kepada oksigen. Yang ni pun sama dia pindah. So arrow mesti wajib tulis. So kat sini dah 1 markah. Produce Ba dah bagi 2. So dia akan jadi 2 plus. And oksigen. Kat sini apa yang salah dekat sini? Boleh tak siapa-siapa bagi tahu kat saya apa yang dia salah dekat sini? Ni salah. Tak ada titik. Dia tak letak. Dia tak letak elektron pada oksigen. Oksigen sekarang bila dah transfer ke sini, dia dah jadi 8. Okay. So since that dia terima 2, so O2 minus dekat sini lah. Okay. So untuk soalan ni dia dapat 2 markah saja out of 3. Okay. Okay. Next kita tengok pula. Maizalihah ni tak hantar pun. Dia tahu tak dia kena hantar? Ni baru hantar. Okay. So, kita tengok yang ketiga. Okay. So, yang ketiga. Al2O3. Okay. Al2O3 bermaksud Al ada 2. 1 dan 2. Oksigen ada 3. So, 1, 2, 3 oksigen. Okey lah. So, Al berada di grup 13. So, dia ada 3 valence elektron. Yang ini pun ada 3 valence elektron. Oksigen berada pada grup 16. Maka dia ada 6 valence elektron. Kat sini salah. Apa yang dia salah kat sini? Apa yang dia salah kat sini? Arrow tak ada. Arrow tak ada satu tapi dia dah buat siap-siap kat sini. Yang ni salah. Arrow tak ada salah. Okey, salah kat sini. So sepatutnya awak hanya perlu lukis 6 elektron sahaja. Sini ada 2, 4, 6. Sini 2, 4, 6. Okey. Lepas tu ini kena arrow daripada sini bagi sini. Yang ni bagi sini. Yang ni bagi sini. Yang ni bagi sini. Tak boleh letak dot kat situ. Okey. Yang ni dah hilang 2 markah kat situ. Okey. So, ni produce. Dia ada produce dekat situ. So, aluminium dia dah bagi dah 3. So, dia akan jadi 3 plus. Since ada 2 atoms. So, kita letak 2 kat sini lah. Okey. Untuk oksigen ada 3. So, oksigen penuh. Setiap oksigen terima 2. So, 2 minus lah. Dia dapat 1 markah saja out of 3. Okey ya? Faham ya? Macam mana cara nak lukis ni? Sebab saya difahamkan awak kena balik ke college pada
selepas mid-sem break. Okay, which is pada 18 Oktober. Itu buat masa sekarang lah yang saya tahu. So, kemungkinan awak punya PSPM pun ni lah bertulis, bukan objektif. So, awak kena bersedialah dengan benda-benda ni semua. Kalau silap macam ni, memang salah lah. Okay. So, settle untuk practice. Madam. Okay, so settle untuk practice 1. Ada apa-apa soalan tak untuk practice 1? So, practice 1 ni adalah melibatkan ionic bond lah. Macam mana kita tahu dia ionic bond? Sebab dia between metal dan juga non-metal. Okay. Magnesium metal, bromine non-metal. Aluminium metal, oksigen non-metal. Barium metal, oksigen adalah non-metal. Okay. Macam mana kita tahu dia metal? Metal adalah pada grup 1, 2 dan 13 itu adalah metal. Okay, grup 14, 15, 16, 17 and 18 tu adalah non-metal. Tapi di tengah-tengah tu dia ada metalloid. Okay. Metalloid ni macam barium, silikon, Ge, Sb, Po, itu adalah metalloid. Hanya 5 sahaja dalam periodic table. Sorry, astatin pun ya juga. Cerium 2, 4, 6, 7. Ada 7. 7 yang bukan, which is bukan metal dan juga bukan non-metal. Dia adalah metalloid. Okay. But normally awak kena ingat yang ni sajalah. So kalau metal dengan non-metal adalah ionic bond. Okay. So kita tengok practice yang kedua. Using Lewis symbol, show the formation of HCl. HCl adalah non-metal, Cl adalah non-metal. So ni between non-metal dan juga non-metal. So non-metal, oksigen, non-metal, nitrogen, non-metal and non-metal. So kalau non-metal and non-metal, apa dia ni? Covalent Types of bond. bond. Okay, dia adalah covalent bond. Okay, so covalent bond ni, apa yang awak belajar masa SPM dulu adalah between non-metal dan juga non-metal. Okay, tapi sebenarnya covalent bond ni bukan hanya non-metal dengan non-metal sahaja. Ada sebahagian yang metal dan juga non-metal. Tapi tak banyak lah. Contoh AlF3. Okay, AlF3 aluminium, metal, fluorine, non-metal tapi dia adalah under covalent. Kalau AlCl3, ini AlCl3. Al adalah metal, Cl adalah non-metal tapi dia ionic. Macam mana saya tahu? Yang ni dia memang ada, saya rasa untuk peringkat awak ni awak tak perlu tahu lagi lah. Cuma nanti bila kita dah masuk Lewis structure, awak akan terkejut. Kenapa ada AlF3? Kenapa ada BCl3? Kenapa BCl3 ni adalah under covalent? Walaupun dia metal dan non-metal. Dia tak semestinya metal dan non-metal tu adalah ionic ataupun covalent tu adalah non-metal dan non-metal, tak semestinya. Dia boleh jadi metal dan juga non-metal. Tapi yang ni tak penting lagi lah. Cuma awak perlu tahu sahaja. Okay. So kita tengok untuk HCl, oksigen dan nitrogen. So HCl saya nak minta Peter. Okay, HCl Peter hantar dekat dalam group tutorial. Oksigen saya minta kelas S39. Kita minta Alia Jasmine. And untuk C, saya minta Ama. Kelas SK06. Tolong hantar dekat dalam grup
So kita discuss. Sambil kita discuss tu awak boleh tengok kesalahan yang student biasa buat tu awak boleh elakkan lah daripada buat kesalahan tu. Okay? Okay, so ini Peter. Oh, line saya problem. Okay, so kita tengok yang Peter buat dulu. Sekejap. Ni tadi. Kenapa biru ni kawan kita punya ni? Nak rotate macam mana rotate. Okay. So kita tengok soalan yang pertama, HCl. So HCl adalah hidrogen. So hidrogen dia adalah group pada group 1. So dia ada satu valence elektron sahaja. Okay. So sebab tu kawan kita letak 1 kat sini. Dia tambah kat sini. Kena letak tambah di tengah sebab dia react dengan siapa. Okay, Cl adalah group 17. So dia ada 7 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. So dia ada 7 valence elektron. Untuk covalent bond tidak perlu letak arrow. Okay. So dia terus combine together. So, yang ni dia dapat 1 markah untuk yang ini. Lepas tu dia combine. So hydrogen now dah jadi duplet and Cl dah jadi 8 kat sini. Dah jadi octet. So ini kita panggil dia sebagai covalent lah. So dia gabung. So dapat 2 markah kat sini. So dia tertinggal plus dekat sini. Tapi tak ada markah kat situ. Okay. So kita tengok pula yang kedua. Yang B. Okay, so yang B ni. Okay, yang B. Ni aluminium oxide, sorry. Okay, so O2. So O adalah group 16. So dia ada 6 valence elektron ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So O ni pun dia ada 6 juga. Okay. So dia ada 6. Dia buat macam ni. Okay, tak apalah kat sini. Pelik. Ni siapa yang buat B ni tadi? Okay, ni dia dapatlah 1 markah kat sini. Yang ni. Asal dia ada 6 kat sini. Lepas tu tiba-tiba muncul 2 lagi. Dia dah jadi 2, 4, 6. Macam mana datangnya yang ni? Mana datangnya yang ni? Salah ni. Saya suruh siapa buat ni? Alia Jasmine Okay. Ya, So madam. sebenarnya awak tak boleh tambah 2 ni. 2 ni datang daripada mana? Dia mesti total ada 12 lah. Okay, kalau macam tadi, untuk soalan tadi kan, macam H dengan Cl ni kan, dia ada 1, kalau kita tengok kat sini, dia ada 1, kat sini ada 7 kan. So 1 tambah 7, dia ada 8. So kat sini pun dia mesti ada 8 elektron juga. So 2, 4, 6 ada 8. Cuma dia share. So dia mesti reaktan dan produk tu mesti samalah bilangan elektron dia. Tapi kalau kita tengok yang kawan kita buat ni, sepatutnya ada 12 lah. Dia jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Salah tu. Okey? Sekejap. Okey. So yang ni dia betul. Yang ni dia salah. So macam mana nak buat? So O ni tadi dia ada 6 kan? So kat sini. O yang satu lagi tu dia ada 6 juga. So maksudnya O ni dia tak cukup berapa untuk jadikan 8. 2. Plus Alia Jasmine, mana Alia Jasmine? Ya, madam.
oksigen ni dia tak cukup berapa untuk jadi 8. Dia ada 6. Dia tak cukup 2. So maksudnya dia perlukan 2 elektron daripada kawan sebelah dia. Okay. So dia kena share lah. Yang ni dia kena share kat sini. Yang ni dia kena share dekat sini. So sekarang dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dia dah jadi 8 kat sini. Oksigen yang ni pula, ini. Dia akan jadi ini. Okay. 2, 4, 6 dan 8. So maksudnya kalau macam HCl tadi, Cl ni dia tak cukup 1. So dia boleh buat 1 bond je lah. Kalau yang ni, dia tak cukup 2. So dia kena buat 2 bond. Kalau nitrogen, dia tak cukup 3. So dia kena buat 3 bond lah. Yang ni dia akan jadi 2 bond. Kalau dia tak cukup 4, dia akan jadi 4 bond. Tapi tak wujud lah 4 bond tu. Okey ke tak okey? Okey, Alia madam. Jasmine faham? Faham. Okey. So kita tengok pula yang seterusnya. Seterusnya adalah soalan. Sekejap. Macam mana nak ni? Kenapa tak boleh buka? Dia dah lari. Saya pangkah dululah. Sekejap Dah stop slide dah ni. Dia ambil masa. Dia tak nak keluar lah. Dia akan ambil masa ke macam mana ke, saya tak sure lah ni. Okey, tak apalah. Kita discuss je lah terus. Yang mana Okay, practice question 2 yang nitrogen. Okay. So nitrogen kita ada 5. Dia group 15. Okay. Plus dengan nitrogen dia ada 5. So dia group 15. So 5 dia tak cukup berapa ni? Amar dia hantar tak kat saya? Oh, Amar pun tak hantar lagi ya. Okay. So bila dia ada 5, dia tak cukup 3. Betul tak? So bila tak cukup 3, dia akan form 3 bond lah. So maksudnya N sekarang ni dia tak cukup 3, kita kena susun 3 di situ. So kita susun 2 lah. So kat sini nitrogen pun dia tak cukup 3, so kita susun je 3 dekat tepi. So dia akan share lah bond ni. So kalau kita kira balik, dia ada 2, 4, 6 dan 8. So nitrogen sebelah kiri complete octet 8. Nitrogen sebelah kanan pun ada 8 juga. So octet lah semua sekali. Kita tengok berapa banyak yang dia tak cukup. So tak cukup tu kita susun dia. Macam tu lah. Okay, any questions? Any questions? Amar ada tak ni? Amar? Tak tahulah you all ni. Nanti 18 hari bulan 10 ni tak sabar saya nak tengok muka seorang-seorang. Uzma ni pun sama juga. Setiap kali habis Google Meet,
Memang dia tinggal last sekali. Tak tahu dia ke mana. Mungkin dia on Google Meet. Dia entah lari kat mana. Saya tak tahu. Okay. Okay, so tengok practice question 3. So describe the formation of dative bond by using H3O plus and Al2Cl6. Okay, dative bond. Saya dah cakap sebelum ni, kalau dative bond hanya satu sahaja yang menyumbang. Satu elemen sahaja yang menyumbang elektron. Dan satu lagi tu tak buat apa-apa. Okay, so macam mana kalau kita tengok kat sini, dia adalah H3O+. Okay, H3O plus adalah hasil daripada, sekejap. H3O plus adalah hasil daripada H2O tambah dengan H plus. Okay, so hidrogen ada 2 tambah 1 jadi 3 lah. H3O ada 1, H plus. Okay, so macam mana awak tahu benda ni? Nanti awak belajar Lewis structure, awak automatik akan tahu. Okay. So H2O dia punya structure H2O macam ni. Yang ini pun tak apa juga. Nanti awak dah belajar Lewis structure selepas tajuk ni. Awak akan tahu shape of H2O macam ni. Okay. Plus dengan H plus. Okay. So sekarang ni kita kena tengok siapa yang rich, siapa yang poor. So nak tahu siapa rich, siapa poor, tengok kepada central atom. Okay, refer kepada central atom. Atom di tengah. So kalau atom di tengah itu ada elektron lebih yang tak bonding dengan apa-apa. Ini kita panggil dia sebagai lone pair elektron. Lone pair, dia seorang-seorang. Okay, dia tak form bond. Yang ni kita panggil yang dah form bond ni, kita panggil dia sebagai bonding pair. Dia form bond, dia jadi bonding pair. Dia tak form bond, kita panggil dia lone pair. Okay. So, bila dia ada lone pair, maksudnya dia ada lebih elektron. So, bila dia ada lebih elektron, kita consider dia sebagai rich. Dia kaya lah. Dia ada lebihan duit. Dia ada lebihan elektron. Hidrogen ni, dia ada positive charge dekat sini. Asalnya dia ada 1. So, since that dia dah bagi orang, dia becomes H+. So, maksudnya dia dah tak ada apa-apa elektron. So, kita katakan dia sebagai poor of electron. Okay, jelas kat sini So, saya lukis balik. This H2O yang rich, of course dia akan bagi. Yang kaya mesti akan bagi pada yang miskin. Okay. O ni kena bagi kat sini. Tapi kita tak boleh buat arrow sebab dia still covalent and dative or coordinate bond ni adalah one of covalent bond juga. So, OH, H ni kita tulis. So, ni pada asal dia. So, since that dia nak juga kahwin dengan hidrogen. So, kita tambah hidrogen. So, kita jadikan dia bond untuk yang ini. So, dia dah jadi bond kat sini. Yang ni kita tak guna, so kita biarkan sahaja. Since that O yang bagi pada H, maka kita kena buat arrow. Okay, menunjukkan yang O bagi pada H. Kita kena appreciate dia lah. Okay. So, ini yang kita panggil sebagai dative bond. Okay. So, since that dia ada charge plus, so kita kena put the charge outside. Okay tak okay? Okay tak okay yang ni, class? Okay. Any questions? Okay. Okay. So, kita tengok pula yang kedua. Soalan kedua adalah Al2Cl6. Okay. So, kita pun buatlah. Al ada 2. Cl ada 6. 2, 4, 5, 6. Okay. Al ada 2, Cl ada 6. So, Al ni dia ada 3. Sebab dia duduk grup 13. Al ni pun sama jugalah. Dia duduk grup 13. Okay. So, Cl ni dia ada 7. 6, 7. So, ada 7 lah kat sini. Setiap ni ada
7. Okey ni. So macam mana kita nak jadikan dia sebagai dative one? Okey. So AL ni dia tak cukup berapa untuk jadikan octet. Okey. So kita boleh susun dia AL macam ni. Okey, AL dia akan duduk di tengah lah. Okey. So AL ni kita boleh katakan dia sebagai poor lah kat sini. Okey, CL pun dia boleh jadi poor, dia boleh jadi ni. Sekejap saya buat AL. AL asalnya dia ada okey. So AL2 CL6 kita boleh pisahkan dia sebagai ALCL3 tambah dengan ALCL3. Sekejap So AL2 sama juga sebab yang ni H3O plus sama juga dengan H2O tambah H plus. ALCL3 tambah dengan ALCL3. AL ada 1, kita bahagikan 2. Okey, 2 ada 1 sini. CL ada 6, bahagi 2 jadi 3 lah. So bermaksud ALCL3 dia akan jadi macam ni. Okey, tambah dengan ALCL3 macam ni. Okey, so kita dapat macam ni lah. So AL ni dia dah ada 3 kat sini. Okey. Tapi AL ni dia ada 2, 4, 6. Dia tak cukup 8. CL ni dia dah cukup 8. So maksudnya sekarang ni adalah struktur ALCL3. Nanti awak akan belajar dalam Lewis structure. Okey. So bermaksud kita akan dapat ALCL macam ni, CL macam ni. Sekejap CL macam ni, CL macam ni. Okey. So AL yang tak cukup. So kita ada another AL. So CL kat sini, CL kat sini, CL kat sini. So yang ni dia ada 6. Okey. So yang CL dah complete octet dah. Dia dah ada 8. Cuma masalahnya sekarang adalah AL yang tak cukup. Sebab dia ada 6 sahaja. So kita akan ambil CL ni lah. CL ni yang ada lebihan elektron sebab dia ada lone pair. So ini kita panggil dia sebagai rich of electron. And AL ni sebagai poor of electron. Yang ni pun poor juga ni. Poor. Okey, semua CL adalah rich. Okey, semua CL adalah rich dan semua AL adalah poor. So CL ni dia kena buat CL ni dia kena bagi dekat sini untuk jadikan bond kat sini. So AL bagi dekat CL. So sekarang AL dah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okay, so AL dah jadi octet lah. So yang ini pun 2, 4, 6, 8. So ada 8 juga. Yang ni pun sama dah jadi 8. Yang ni pun dah jadi 8. CL ni pun 2, 4, 6, 8. Ni dah jadi 8. Okay, tapi AL ni pula yang ada 6 tak cukup. So yang ini pula kena bagi. So yang sebelah sini pula lah kena bagi. So ini kita akan padam yang ni. 2 ni akan bagi bond. Sekejap So 2 ni akan bagi bond pada yang ni. So dia akan jadi macam ni. So maksudnya ni satu ALCL3. Ini satu ALCL3. Yang ini CL bagi pada yang kat sini. Yang ini CL bagi satu kat sini. So that semua akan jadi octet. Dia agak susah sikit lah ni. Dia agak kompleks sikit soalan dia. Okay. Soalan ni dikira soalan susah lah. So awak kena fikir sikit.
Faham ke tak faham ni? Faham. Pening lagi ke? Okey tak okey? Faham Okay. So habis dah practice question 3. So lepas ni saya akan release video untuk Lewis structure. Okay. So Lewis structure awak tak boleh buat lagi practice ni. Ni tak boleh buat lagi. Okay. Nanti saya akan bagi soalan practice yang lain. Okay. Awak buat dulu yang itu. Nanti kita bincang pada hari Khamis minggu depan lah. Sebab hari Rabu dah guna 2 jam dah untuk jawab practical lab report test. Hari Selasa saya nak discuss lab report test. So kita akan bincang pada hari Khamis lah. Okay. So any questions untuk Lewis structure? Untuk octet rules? Ada soalan? Tak ada, madam. Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya remind sekali lagi untuk siapkan you all punya assignment. Okay, sila hantar dengan segeralah. Due date dia adalah pada hari Isnin dekat dalam GC. Okay, so any questions before we stop? No, madam. No, madam. Okay, tak ada Okay, so kalau tak ada, saya stop dulu. Thank you semua. Assalamualaikum. Salam. Thank you, madam. Thank you, Thank you, madam. Thank you, madam. madam. Thank you, madam. Okay, sama. Bye. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam. Madam, Ya. nak tanya Okay, Aisyah nak tanya apa? untuk dot yang kita buat dot tu, dia ada susunan spesifik tak? Tak ada. Janji dia dalam susunan pair-pair macam tu lah. Nak buat Oh. alone pun tak ada masalah. Nanti awak dah belajar Lewis structure nanti dia ada spesifik dia. Okay. Thank you, madam. Madam, Yes, Weni. yang form ini itu tak ada spesifik tempat boleh nama. Buat masa ni. Awak tak masuk Lewis structure lagi kan? So boleh je letak merata-rata. After this dah masuk Lewis structure, dia ada spesifik dia. Saya ada explain dekat dalam video nanti. Kalau dalam ni tak ada atas bawah kiri kanan tak ada dot pun tak kira salah lah. Tak ada masalah. Okay, thank you, madam. Okay. Madam, Okay, yes, Ravina. question 3 tu, Ha? describe the formation kena describe dalam ayat juga ke? No need. Just you draw and how you dapat that dative bond tu, itu dah explain lah tu maksud dia. No need to explain in words or sentence. Oh, okay madam. Okay. Thank you. Sama. Madam, Yes, Yuanzi. yang covalent tu kan, Saya tak tadi dengar madam Yuanzi. dengar tak? Okay. Yang covalent tu kan madam tadi buat pangkah titik. Tak kisah nak buat pangkah semua ke, nak buat titik semua ke, nak buat satu elemen titik satu lagi